Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdi bihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Yang berusaha Tuan Haji Ahmad Nazri Muhammad Yusof selaku penerbit rancangan tafsir Al-Quran dan seterusnya sidang pendengar yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, pertamanya marilah kita bersama-sama merafakkan setinggi kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala di atas segala nikmat kurniaan dan rezekinya yang tidak ternilai. Selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ahli keluarga baginda dan para sahabatnya yang tercinta. Tuan-tuan, puan-puan, para pendengar yang dimuliakan, pada hari ini kita akan menyambung kembali rancangan tafsir Al-Quran bagi siri ke-42. InsyaAllah pada kali ini kita akan membincangkan mengenai pentafsiran ayat ke-67 dan 68 surah Hud. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَأَخَذَ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جَاثِمِينَ كَأَن لَّمْ يَغْنَوْا فِيهَا أَلَا إِنَّ ثَمُودَ كَفَرُوا رَبَّهُمْ أَلَا بُعْدًا لِّثَمُودَ. Dan orang yang zalim itu dibinasakan oleh satu letusan suara yang menggempakan bumi. Lalu menjadilah mereka mayat-mayat yang tersungkur di tempat tinggal masing-masing. Mereka punah ranah, seolah-olah mereka tidak pernah tinggal di situ. Ketahuilah, sesungguhnya kaum Samud itu kufurkan Tuhan mereka. Ketahuilah, sesungguhnya kebinasaanlah akhirnya bagi kaum Samud. Sidang pendengar yang dirahmati Allah, Profesor Dr. Muhammad Quraish Shihab melalui kitabnya Tafsir Al-Misbah menyatakan bahawa kaum yang ditimpa azab itu adalah kaum Samud. Al-Quran menyebutkan pelbagai sifat azab yang menimpa kaum Samud ini. Sifat yang disebutkan dalam ayat ke-67 surah Hud ini adalah sayhah, yang bermaksud suatu teriakan yang sangat kuat. Manakala dalam ayat ke-78 surah Al-A'raf disebut dengan ar-rajfah, yang bermaksud goncangan yang sangat besar. Dalam ayat ke-17 surah Fussilat pula disebut dengan perkataan sa'iqah, iaitu petir yang datang dari langit. Tetapi sebenarnya tiga perkara ini tidaklah berasingan, kerana azab yang dimaksudkan di sini adalah petir yang menggoncangkan hati dan tanah tempat mereka berpijak, betapa kuatnya pekikan dari petir tersebut. Profesor Dr. Muhammad Quraish Shihab perkataan jasimin dalam ayat ke-67 surah Hud ini adalah perkataan jamak dari jasim. Tertelungkup dengan dadanya sambil melungkupkan betis sebagaimana keadaan arnab. Ini merupakan gambaran seseorang yang tidak boleh bergerak. Maka maksudnya yang dikehendaki di sini ialah orang itu telah mati. Imam Asy-Sya'rawi berpandangan perkataan itu bermaksud mereka tidak bergerak dan kekal dalam keadaan mereka ketika azab itu datang. Disebabkan itu ada yang mati berdiri, ada yang mati dalam keadaan duduk dan lain-lain. Seksaan yang mereka terima itu sesuai dengan kederhakaan mereka. Goncangan yang disertai dengan rasa takut itu sesuai dengan sikap mereka yang angkuh dan menampakkan keberanian. Demikianlah juga ketidakmampuan mereka untuk bergerak adalah seksaan yang sangat sesuai bagi mereka yang sombong sambil melakukan gerak-geri yang memberikan isyarat terhadap penghinaan ayat-ayat Allah. Sidang pendengar yang dimuliakan, Profesor Dr. Tengku Muhammad Hasbi As-Siddiqi menulis kitabnya Tafsir An-Nur
mentafsirkan ayat ke-67 dan 68 surah Hud bahawa mereka pun dimusnahkan oleh gemuruhnya suara petir yang menggoncang bumi dan tersungkur mereka di dalam rumah masing-masing. Oleh kerana azab itu datang secara tiba-tiba dan sangat cepat berlalu, serta tidak ada seorang pun yang tertinggal, maka seolah-olah tempat itu belum pernah dihuni oleh sesiapa pun. Sesungguhnya kaum Samud telah mengingkari Tuhannya, maka selayaklah mereka menerima seksa Tuhan. Kebinasaan dan kemusnahan adalah untuk kaum Samud dan orang yang sepertinya. Mereka dijauhkan dari rahmat Allah. Manakala Ustaz Marwan bin Musa melalui kitab mereka tafsir Hidayatul Ihsan mentafsirkan ayat ke-67 dan 68 surah Hud ini dengan menjelaskan bahawa sesungguhnya petir itu menyambar kaum Samud dengan suara yang sangat kuat sehingga memutuskan jantung-jantung mereka. Kesemua kaum Samud mati di dalam rumah mereka dalam keadaan berlutut. Cepatnya azab petir itu menimpa mereka seakan-akan mereka tidak sempat bersenang lenang di dalam kenikmatan walau sehari. Lalu mereka terpisah dari kenikmatan itu dan akan diazab dengan azab yang tidak akan putus selama-lamanya. Ingatlah, kaum Samud itu mengingkari Tuhan mereka setelah datangnya bukti yang nyata. Alangkah celaka dan hinanya kaum Samud itu. Kita memohon kepada Allah agar Dia melindungi kita dari azab dunia dan kehinaan serta terlindung dari azab akhirat. Manakala Profesor Dr. Haji Abdul Malik bin Abdul Karim Amrullah atau lebih dikenali sebagai Hamka melalui kitabnya Tafsir Al-Azhar, ketika mentafsirkan ayat ke-67 dan 68 surah Hud mengatakan ketika kaum Samud mendengar pekikan itu, mereka jadi bingung dan tertanya-tanya dari manakah sumber bunyi yang sangat kuat itu. Adakah itu bunyi pekikan malaikat atau ia angin yang sangat kuat tiupannya? Atau adakah ia bunyi gunung berapi yang sudah meletus mengeluarkan lavanya yang tersangat panas? Atau benda lain? Semuanya itu adalah kemungkinan yang boleh terjadi. Kerana Allah Maha berkuasa melakukan apa yang Dia kehendaki. Firman Allah yang bermaksud, lalu menjadilah mereka mayat-mayat yang tersungkur di tempat tinggal masing-masing, yakni bertebaralah mayat-mayat kaum Samud dan hancurlah negeri itu. Profesor Dr. Haji Abdul Malik bin Abdul Karim Amrullah menyatakan hancurlah penduduk negeri Samud seperti firman Allah seolah-olah mereka tidak pernah tinggal di situ, yakni setelah kehancuran penduduk negeri tersebut. Tiada lagi orang yang mendiami dan menghidupkan tempat itu kerana tempat itu adalah tempat yang mendapat bala dari Allah. Rumah-rumah di situ hancur, kebun-kebun musnah, yang tinggal hanyalah bekas-bekas yang menunjukkan pernah wujudnya tamadun di situ. Ketika dalam peperangan menuju ke Tabuk, Rasulullah SAW pernah melalui tempat Samud ini. Masih terdapat air bergenang di situ ketika itu dan tiada siapa ingin minum dari itu kerana Rasulullah SAW melarang dari meminumnya. Hamka menyatakan hujung ayat ke-68 surah Hud ini didatangkan peringatan bagi manusia yang datang selepas itu. Allah berfirman yang bermaksud, ketahuilah sesungguhnya kaum Samud itu kufurkan Tuhan mereka. Ketahuilah sesungguhnya kebinasaan akhirnya bagi kaum Samud. Yakni kaum Samud jadi begitu kerana ingkar dengan risalah Tuhan yang dibawa oleh Rasul mereka. Mereka tidak mahu menerima seruan Nabi dan mereka meremehkan kebenaran. Lagi pula mereka melanggar arahan Allah serta menganggap diri mereka gagah perkasa sehingga sanggup melawan Tuhan. Hakikatnya bila datang azab Allah di dunia, mereka tidak berdaya sedikit pun untuk menolak azab itu. Bagi orang yang beriman, mereka pasti sedar dan tahu bahawa segala bencana yang menimpa di dunia ini, sama ada tsunami, taufan, gempa bumi atau lain-lain, semuanya adalah dari Allah dan ia tidak terlepas dari salah satu dari dua perkara, iaitu sama ada azab dari Allah kepada orang yang ingkar atau ujian kepada orang yang beriman. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, demikianlah tafsir bagi ayat ke-67 dan 68 surah Hud menurut pentafsiran oleh para ulama. Ayat ke-67 dan 68 surah Hud ini menceritakan tentang keadaan kaum Samud. Apabila datang azab Allah kepada mereka, betapa lajunya azab Allah datang sehingga seakan-akan mereka tidak mendiami rumah mereka melainkan sehari. Ini semua kerana keingkaran kaum Samud walaupun telah berkali-kali diberi amaran oleh Rasul mereka. Sepatutnya kita yang membaca kisah mereka ini merasa takut dengan azab Allah.
Kita kadang-kadang begitu senang melakukan dosa kerana terlalu selesa dengan nikmat yang kita peroleh. Kita dibuai keindahan dunia sehingga seakan-akan kita menyangka tiadanya akhirat. Tempat segala perbuatan kita akan disoal walau sekecil mana ia pun. Sesungguhnya manusia itu alpa sehingga dia melihat sendiri azab di depan matanya. Barulah ia ingin bertaubat. Alangkah sia-sianya taubat dia kerana hakikatnya itu bukanlah masa untuk bertaubat, tapi ia masa untuk menerima azab. Tanpa perlu melihat jauh, marilah kita mengambil iktibar dengan banjir yang menimpa saudara-saudara kita di Johor pada 1 Mac 2023 yang lepas. Sekelip mata sahaja, rumah mereka yang menjadi tempat perlindungan dari panas, dapur yang sentiasa digunakan untuk menyediakan makanan bagi keluarga tercinta, bilik tidur yang menenangkan badan setelah penat seharian bekerja, semuanya telah ditelan banjir. Tapi kita sebagai orang beriman meyakini bahawa apabila turunnya bencana dan bala di muka bumi, maka ia boleh jadi azab kepada pendosa atau ujian kepada mereka yang beriman. Kita berdoa agar banjir itu adalah ujian bagi hamba-hambanya yang beriman. Sesungguhnya Allah yang maha mengetahui apa yang terbaik bagi hambanya. Ingatlah firman Allah dalam ayat yang kedua surah Al-Ankabut, وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ. Dan demi sesungguhnya kami telah menguji orang yang terdahulu daripada mereka. Maka dengan ujian yang demikian nyata apa yang diketahui Allah tentang orang yang sebenar-benarnya beriman, dan nyata pula yang diketahuinya tentang orang yang berdusta. Sidang pendengar yang dimuliakan, antara pengajaran yang boleh kita ambil daripada tafsir ke-67 dan 68 surah Hud ini ialah, setiap Muslim hendaklah sentiasa menjaga diri agar tidak jatuh ke perangkap nafsu dan syaitan, agar kita tidak mendapat azab dari Allah. Sesungguhnya orang yang paling celaka adalah mereka yang mendapat azab Allah. Dan orang yang paling beruntung adalah orang yang mendapat keredaan Allah. Kedua, umat Islam hendaklah sentiasa bersabar dengan segala ujian yang menimpa. Kita perlu beriktikad bahawa segala buruk dan yang baik ada di dunia berlaku adalah dengan izin Allah. Apabila semuanya berlaku dengan izin Allah, maka mestilah semuanya merupakan yang terbaik di sisi Allah. Cuma kita sahaja yang mungkin tidak melihat hikmah di sebalik segala perkara yang berlaku. Ketiga, sebagai Muslim, kita hendaklah sentiasa berdoa kepada Allah agar mudah menerima kebenaran walaupun kebenaran itu tidak berada di pihak kita. Sesungguhnya kebenaran yang pahit itu lebih berguna daripada penipuan yang manis. Betapa ramai yang gagal di sini. Semuanya kerana ego diri sendiri, sehingga menganggap lebih baik berterusan dalam kesalahan daripada menerima nasihat orang lain. Sidang pendengar yang dirahmati Allah, sekian saja rancangan tafsir Al-Quran pada hari ini. Semoga kita semua mendapat manfaat daripada perbincangan ilmu ini. Insya-Allah, mudah-mudahan kita akan bertemu lagi pada siri rancangan tafsir Al-Quran yang akan datang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.